So kenapa sebelum ni saya tak ajar sell limit? Kenapa sebelum ni saya tak ajar cara nak masuk position, cara nak tekan buy sell, cara nak letak sell limit, cara nak letak buy limit, cara nak letak macam-macam lah. Sebab benda yang lagi penting dalam trading ni bukan korang nak tekan buy sell ni, tapi untuk ada sistem trading yang betul supaya korang masuk dalam pasaran dalam keadaan korang dah analisis pasaran mata wang, dah ada korang punya technical drawing, bukan sekadar korang masuk suka hati main buy, main sell, lepas tu hilang duit. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Bagi semua Muslim yang sedang berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa. Okay, so hari ni saya nak ajar korang berkenaan order dekat dalam market. Dalam market ni ada banyak jenis order. Ada sell dan buy tu basic, tapi untuk korang execute sell dan buy tu ada beberapa perkara yang korang kena tahu, seperti bid dan ask, sell limit, buy limit, sell stop, buy stop, stop loss, take profit kita dah belajar. Tapi untuk kali ni saya nak ajar korang berkenaan market execution dan pending orders. So tanpa melengahkan masa, jom kita study. So dekat sini saya ada buat nota sikit untuk korang. So jenis order dekat dalam market, kita buat warna ungu lah. Okay, so jenis order dekat dalam market dia ada dua, market execution dengan pending order. Jadi market execution ni dia ada dua, satu instant buy, satu lagi instant sell. So pending order pula dia ada pending stop order dengan pending limit order. Nampak? Ada limit, ada stop. So dalam pending stop order ni dia ada buy stop, dia ada sell stop. Dalam pending limit order pula dia ada buy limit, sell limit. So ni lah kita punya pembelajaran hari ni. Kita nak discuss berkenaan dua benda ni, dua topik besar ni, dan kita akan go very detail lah. So yang pertama kita nak tengok adalah market execution. Okay, so market execution juga dikenali dengan gelaran instant entry. Okay, so kita boldkan market execution, instant entry ataupun instant execution. So selalunya kalau korang dengar trader-trader dia bagi tahu, jom instant sekarang, instant buy, instant sell. So bila dia cakap instant buy, instant sell, maksudnya suruh korang tekan buy sekarang ataupun sell sekarang. So ketika seorang trader, market execution ni, ketika seorang trader melakukan instant execution, okay, melakukan instant execution, maka dia telah bersetuju untuk membuka posisi buy ataupun sell pada harga semasa yang dibekalkan oleh broker. So dia akan terima pada harga ketika itu. So execution untuk order buy akan dibuka pada ask price, manakala order sell akan dibuka pada bid price. So market execution boleh berlaku semasa entry dan exit market. Untuk pembelajaran hari ni kita akan belajar entry sahaja. Okay, ni adalah silibus kita hari ni. Okay, hari ini kita belajar entry sahaja. Nanti untuk exit kita belajar next topik. Okay, so apa itu bid dan ask? Ni. Apa itu bid dan ask? Okay, so ni lah dia, bid dan ask. Ni kita potong sikit lah. Okay, nanti kita nak tulis nota ke apa ke. So apa itu bid dan ask? Okay, bid dengan ask, ask selalu duduk dekat belah atas, bid duduk pula dekat bawah. Okay, so macam mana rupa dia dekat dalam chart? Okay, so korang pergi, okay, ni chart kita tukar lah. Kita tukar jadi black, red blue macam biasa kan. Okay, so kita ambil lah pair lain. Ni US oil. Kita nak belajar forex kan, kita bukan nak belajar komoditi. Okay, kita belajar forex, kita buka forex saja. Okay, so dekat sini korang akan nampak garisan bid. Ni adalah bid price. Okay, lepas tu contoh kita buka sampai M1. Tolong buka sampai M1 supaya mudah korang nak tengok. Lepas tu ni pergi paling kanan. Okay, so ni garisan ni adalah bid price. Okay, macam mana je bid, BID. Okay, BID dekat bawah. So kita pergi buka balik kat sini. Korang right click, pergi dekat properties, pergi dekat common. Mula-mula color common. Korang nampak tak? Show as line. Okay, tekan show as line. Lepas tu korang tekan OK. So, korang nampak dia akan keluar warna merah ni. So kalau korang tak nak warna merah, korang boleh tukar lah color lain. Dekat as line ni boleh lah tukar. Contoh color apa nak buat, magenta, deep pink. So dia jadi pink. Kalau kita tukar hijau, dia jadi hijau. So saya nak guna warna merah sebab colornya lebih terang.
So ask adalah dekat belah atas, bid dekat bawah. Okay, nampak apa itu asking price? Segala jenis order buy akan trigger di ask price. Okay, semua buy order akan trigger pada ask price. Ni korang kena hafal lah. Ask price akan trigger semua jenis buy order. Okay, so ask price adalah harga yang diminta. Okay, jika di counter exchanger, anda akan melihat ask price dengan nama we sell. Okay, ketika itu anda adalah trader I buy. So bila kita pergi dekat counter exchanger, contoh korang nak pergi Indonesia ataupun korang nak pergi ke negara-negara mana yang korang nak pergi, korang akan pergi dekat counter money exchange untuk tukar duit. Dan duit mana yang korang nak beli, dia akan menggunakan term we sell. We sell tu adalah harga as. Contoh korang nak pergi dekat Jepun, so korang akan nampak kat counter tu we sell harga untuk Japanese yen. So korang adalah orang yang beli Japanese yen. Dekat exchanger ni pula adalah orang yang jual Japanese yen. So dekat sini kita tahu exchanger ni dia punya peranan seperti broker. Kita pula adalah trader. Kita nak beli, dia orang nak jual. So sama juga macam dekat broker forex, korang tengok ni adalah harga yang we sell. Ni adalah we sell dia. Kalau kita nak tekan buy, contoh kita baca kat sini apa? Buy order akan ambil dekat asking price. Okay, so contoh saya tekan dekat sini, kat hujung ni korang akan nampak tempat untuk instant. Okay, nampak kita kecilkan sikit lah, 0.01. Ni account demo saja untuk saya tunjuk contoh. Tengok ask price semua order buy akan terbuka dekat ask price. So kita tekan buy, nampak dia akan keluar dekat sini, bukan dekat candle. Candle dekat bawah tapi buy dekat atas. Nampak nampak? Buy dekat atas. Okay, so posisi buy anda akan mula profit. Okay, posisi akan mula profit bila bid price melepasi level open order buy kita. Okay, kita dah open order dekat sini. Jom kita tulis sikit lah, senang sikit Okay, so tu bid dengan ask. Okay, so kalau kita nak profit buy, kita punya bid kena lepasi daripada level open buy kita. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kita punya buy order dekat sini kita buka tadi, tapi bid dekat bawah. Nampak? Bid dekat sini. So kalau kita tengok posisi kita, kita sedang negatif ni yang warna biru saya tanda ni, negatif 0.40. So untuk dia jadi positif, dia kena naik ke atas. Okay, segala jenis order sell akan trigger di bid price. So bid price adalah harga yang ditawarkan, harga yang broker bagi. Okay, jika di counter exchanger, anda akan melihat bid price dengan nama harga we sell. We buy. Dan ketika itu anda lah trader yang I sell. Maksudnya korang dah balik semula daripada Jepun. Tadi kan kita pergi Jepun, kita beli Japanese yen, kita ambil harga we sell, kita adalah I buy. Dan bila kita balik daripada Jepun, kita nak tukar balik Malaysia ringgit, kita akan ambil harga we buy. Maksudnya broker buy berapa, exchanger buy berapa. So kita akan I sell, kita jual balik Japanese yen untuk beli MYR, tapi kita akan ambil harga we buy. Posisi sell anda akan mula profit apabila ask price melepasi level open order sell. Bila kita buat posisi sell, kita akan trigger di bid price. Okay, so bila kita tengok dekat sini, bid price dekat mana? Dekat belah bawah ni. Okay, warna hitam ni bid price. Dia bid price dia akan selalu ikut candle. So contoh kita tekan sell, nampak? Dia akan keluar dekat bid price. Tapi untuk dia menjadi profit, untuk dia jadi positif, ask price kena melepasi level open. Level open sell kita kat mana? Kat sini. So ask price dekat atas ni, ni bid, ni ask. So untuk kita profit, ask ni kena bawah lagi. So kita tengok sekarang negatif 0.13 ni kita punya sell order. Okay, nampak kita tunggu sikit, dia nak turun kan. Kita tengok, kalau nampak dia dah positif. Bila ask ni turun bawah daripada daripada level kita punya sell ni, maksudnya dia akan profit. Okay, so kalau dia dekat atas, dia akan negatif. Okay, nampak 4, kita dah profit. Sebab apa? Level ask ni lebih rendah daripada kita punya level open sell. Okay, so work either way lah. Buy pun sama juga. Kalau buy, dia akan open kat ask,
So bid kena lebih daripada as. Kenapa kena ada harga as dengan bid ni? So daripada sinilah broker ambil keuntungan daripada servis yang mereka bagi. So jarak di antara bid dan as ni adalah spread. So spread ni lah keuntungan yang broker ambil. So broker-broker forex ni dia bukannya skim money game ke, money rolling ke. So dia ambil keuntungan daripada perbezaan harga antara bid dan as. So saya harap korang faham pasal benda ni. Semua buy order akan execute dekat as price. Semua sell order akan execute dekat bid price. Jarak di antara bid dengan as ni adalah spread, dan spread adalah keuntungan broker. Okay, tak ada orang nak buat bisnes tak untung. So ni kita nak tengok situasi ketika market execution buy. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, price masuk. Ni contoh kita panggil biru ni contoh demand zone demand zone. Demand zone apa? Demand zone adalah zone untuk buy. Okay, so entry buy datang. So bila entry buy, dia akan execute dekat sini. So bila korang entry buy, dia akan execute dekat level as. Okay, ingat balik, bid dekat bawah, as dekat atas. Entry buy, trigger di as price. Okay, as price dekat belah atas. Yang ni buy ni buy. So walaupun korang punya candle kat sini, tapi dia akan open dekat atas. Sama macam kita tunjuk tadi. Mana? Kita pangkah dulu. Pangkah dulu ni. Okay, so contoh kita ada as dengan bid. Okay, kita tekan buy. Nampak? Dia akan keluar dekat atas. Okay, dia akan keluar dekat bahagian as. Dia bukan keluar dekat candle. Okay, so kita tengok balik kat sini. So bila dia turun sikit, dia akan ikut. So bila dia turun macam ni, korang akan negatif lah. So bila dah start naik, barulah profit. Okay, ni belum profit. Nak profit, kita akan profit bila bid price lebih tinggi dari order buy kita. Okay, so kalau macam ni, dia tak profit lagi lah. Dia macam kosong-kosong macam tu juga. So untuk situasi sell macam mana pula? Okay, jom kita tengok. Okay, so price masuk dekat dalam apa ni, kita panggil supply zone. Tulis supply zone. So ni entry sell. So entry sell akan trigger di bid price. So dekat sini kita, bila kita masuk, jom kita tanda sampai ke hujung. Okay, so bila korang sell, nampak tak? Bila dia trigger sell adalah dekat sini. Okay, dekat level ni sell. Okay, dia trigger. Kemudian dia naik, korang akan negatif sekejap. Selepas tu bila ask price dah sampai dekat sini pun still kosong-kosong, dia mesti melebihi. Okay, macam ni, nampak? Melebihi. So kita tulis lah kat sini nota kita. Kita akan profit bila bila bid price, betul lah, ask price lebih rendah dari order sell kita. Okay, so jom kita tengok. Kat sini kita cancel, kita delete balik kita punya ni 44 sen, kita delete balik. Okay, so dekat mana kita punya bid dengan ask, kita zoom sikit. Okay, so kita punya bid dengan ask kat sini, bid dekat bawah, ask dekat atas. So kalau kita nak sell macam mana? Kita sell, kita try tekan sell kat sini, sell. Nampak? Dia akan instant kat situ. Nampak? Dekat bahagian bid dia akan terbuka. Tapi kat sini korang tengok dia negatif lagi. Untuk dia jadi positif, level ask mesti lebih rendah daripada bid. Okay, so selain daripada tekan dekat sini, korang boleh juga tekan dekat bahagian new order ni. Okay, lepas tu korang tengok contoh ni USD CHF. So dekat sini korang boleh tengok market execution. Kalau korang tukar jadi pending order, dia akan ada banyak jenis. Okay, so kita akan tekan market execution. Contoh kita tekan sell lagi. Kita tengok dekat sini, kita tekan sell. Nampak? Dia dekat level bid price. Okay, ask price kat sini, bid price kat sini. So walaupun price dah turun, kita still tak profit lagi. Nampak? Still negatif disebabkan ask price masih dekat atas. So untuk kita profit, ask price mesti kena lebih rendah daripada kita punya sell. Okay, so sebab itulah bila scalping ke apa ke, agak membahaya bila korang tak fikir berkenaan spread. Memanglah candle nampak jauh pergi, tapi spread ni korang kena tengok.
So tadi kita dah settle berkenaan market execution. Sekarang kita nak tengok berkenaan pending order pula. Okay, so pending order adalah sejenis order yang diminta oleh trader kepada broker pada level harga yang diingininya, sama ada untuk membuka ataupun menutup posisi. Okay, so untuk hari ni kita cuma akan belajar cara nak buka position. Apa order yang terlibat apabila kita membuka posisi dekat dalam pasaran mata wang. So pending order terdiri daripada stop order dan limit order. So dia ada dua dalam pending order ni, stop order dengan limit order. Apa tu stop order? Stop orders adalah order yang kita letakkan pada harga yang diingini di dalam market dan menginginkan supaya current price bergerak menuju ke arah stop order kita dan meneruskan pergerakan. So stop order terbahagi kepada dua jenis order. Okay, ada dua jenis. Satu adalah buy stop order, satu lagi adalah sell stop order. So dalam buy stop hanya boleh diletakkan di atas daripada harga semasa. Buy stop akan trigger apabila ask price sampai ke level buy stop kita. Sell stop hanya akan boleh diletakkan di bawah daripada harga semasa. Okay, so sell stop boleh diletak di bawah saja, yang ni pula di atas. Okay, sell stop akan trigger pada bid price sampai ke level sell stop kita. Sama juga, segala jenis buy order ataupun buy punya execution akan trigger atau open pada ask price, sebarang sell order hanya akan trigger atau open di bid price. So situasi ketika menggunakan buy stop yang kita tengok. Okay, so ni buy stop. Okay, price masuk ke sini, dah masuk dekat dalam demand zone kita. Price dah sampai dekat sini. Okay, so ni adalah bid, sini pula adalah ask. Yang bawah adalah bid, atas adalah ask. So korang pun letak buy stop dekat sini. So bila buy stop dah kena macam gini, buy stop dah kena level ask price, ni pun trigger. Okay, maksudnya dia daripada buy stop, daripada buy stop jadi buy sahaja. Sebab apa? Dah trigger, dah kena dah dia punya ask price. Okay, atas ask price, bawah adalah bid price. Okay, so selepas dia dah naik ke atas, barulah buy kita boleh profit. Okay, so dekat sini kita tengok buy trigger di buy stop, trigger di ask price, profit apabila bid price lebih tinggi dari buy level. So buy level kat sini, kita punya profit kat atas ni. So jom kita tengok situasi untuk sell stop. So dalam keadaan sell stop, kita punya ni supply zone lah. Okay, so ni bid dengan ask. Okay, bid ask. Okay, so untuk sell stop, segala urusan sell dia akan trigger dengan bid price. So dekat sini sell stop lagi. So bila price dah langgar dia, barulah sell tu trigger. Okay, sell stop trigger di bid price. Okay, sell stop trigger di bid price, profit apabila ask price lebih rendah dari level sell. So kita buat lukisan sikit kat sini. Okay, so dekat sini perumpamaan daripada segi gambar rajah lah. So buy stop dekat atas, sell stop dekat bawah. So harga semasa dekat sini. So untuk buy to trigger, dia kena langgar macam ni dan terus naik untuk dia profit. Dan kalau sell stop pula, bila dah trigger sell, dia kena turun lagi, barulah dia profit. So macam mana dekat dalam market yang live kita nak buat. Okay, ni kita tutup dulu lah dua ni. Okay, kita sama juga bid price, ask price. Contoh korang ada level support dekat sini kan. Lepas tu ada lagi satu level apa kat sini. Letaklah level apa lah. Ni level supply demand, ikutlah. Kita tandakan je dulu tu. Just korang right click dekat bawah daripada harga ni, right click, pergi dekat trading, ambil sell stop. Okay, kita tengok ruang mana dia benarkan. Okay, sell stop. Masuk ke atas ni, kalau korang tekan ke atas, dia tak ada sell stop, dia jadi buy stop. Okay, so kita try turunkan mana yang paling
paling rendah kita boleh turunkan. Kita tengok buy stop, sell stop, dia trigger guna apa. Years later. Okay, lama lah nak tunggu benda ni. Rasa baik saya continue kita punya sell limit dulu. Nanti kita boleh tunjuk contoh dua-dua ni. Okay, so sekarang kita masukkan limit order. So limit order adalah order yang kita letakkan pada harga yang diingini di dalam market, dan menginginkan supaya price bergerak menuju arah harga limit order kita dan melawan arah pergerakannya. Limit order terbahagi kepada dua jenis order, iaitu buy limit order, sell limit order. Buy limit hanya boleh diletakkan di bawah harga semasa. Buy limit hanya akan trigger pada ask price. Semua buy order akan trigger pada ask price. Okay? Dan sell limit hanya boleh diletakkan di atas daripada harga semasa, dan sell limit akan trigger apabila bid price sampai ke level sell limit kita. So jom kita buat lukisan sikit macam tadi, tapi beza dia kita just lukis sahaja. So kalau buy stop, bila dia trigger, okay, ni sampai kat sini dia trigger. Lepas tu bila dia naik, kita profit. Okay, dan bila daripada sini kalau nak pergi kat sell stop sini, sell stop dia kena turun lagi baru kita profit. Tapi untuk sell limit, kita nak dia datang pergi menuju kepada kita punya sell limit ataupun tempat yang kita dah letak, dan kita nak dia turun. Okay, dia patah balik arah, barulah kita profit. Sell, turun. Lepas tu daripada harga semasa ni dia pergi dekat buy limit, lepas tu dia naik. Faham tak? Dia profit. So bila dia turun, dia balik semula arah. So jom kita baca nota balik. Kalau korang tengok kat sini, dia pergi ke arah harga limit order kita dan melawan arah. Okay, melawan arah pergerakannya. Itulah kegunaan limit order. Buy limit order hanya boleh diletakkan di atas. Okay, buy limit akan trigger pada ask price. Sell limit akan trigger pada bid price. Sell limit hanya duduk dekat atas. So jom kita tengok ilustrasi, barulah kita faham sikit kan. So jom kita tengok apa jadi dengan kita punya ni tadi. Okay, dah trigger dah. Aduh, tak sempat lah tengok. Untuk buy stop, sell stop, nanti saya akan buat time lapse untuk tengok macam mana dia trigger. Boleh tak? Sebab kalau nak tunggu makan masa yang lama lah. So situasi menggunakan buy limit. Okay, so dekat sini kita letak buy limit dekat demand zone. Okay, ni apa? Demand zone. Demand zone. Okay, so ni adalah bid. So atas adalah ask. Okay, so price pun datang. So bila price datang, bid dah langgar buy limit, still buy limit tak trigger. Sebab apa? Buy limit kena trigger di asking price. Okay, di ask price. Ask price dekat atas. So kita tengok lagi. So ask pun dah sampai dekat sini. So bila ask price dah sentuh dekat buy limit kita, price terus naik dan profit. Maksudnya trigger. Kita tulis nota kita kat sini. Buy limit trigger di ask price. Buy profit apabila bid lebih tinggi dari order buy order level order buy. Okay, so buy profit apabila bid lebih tinggi daripada level order buy level. Okay, so bila bid atas daripada buy, maksudnya kita dalam keadaan profit lah. So jom kita tengok situasi dalam keadaan sell limit. So ni sell limit, ni adalah apa? Supply zone. Price pun menghampiri sell limit. Okay, so price datang dan trigger. Okay, so ni kita tanda dulu ask bid. Okay, so kita tanda dulu kita punya bid dengan ask. So price dekat sini trigger bila bid langgar. Okay, sell limit trigger di bid price. So lepas tu dia floating sikit dan negatif sikit. Lepas tu dia pun turun. Okay, ni floating lah. Tengah negatif. Negatif floating loss. Sebab ask price lebih tinggi dari
order sell. So negative floating loss sebab ask price lebih tinggi daripada order sell. So kat sini kita tahu sell trigger, sell limit trigger di ask price pula bid price, sell profit bila ask price lebih rendah dari sell order. Okay, so sell profit bila ask price lebih rendah daripada sell order. Okay, so tu je lah nota kita. So macam mana kita nak letak buy sell dekat dalam market. Okay, so ni kita pangkar dulu lah, pangkar. Okay, kita pun pangkar juga, delete all selected. So contoh, so kita tengok kat sini. Okay, so contoh dekat sini korang ada zone drop base drop pecah dengan 3 candle. Okay, so korang letaklah sell limit kat sini. Sell limit. So korang letak SL kat mana? SL kat atas ni. SL. Bila price datang balik, dia kena turun, barulah korang profit. Nampak so kat sini dia jadilah sell. Contoh dia tak guna sell limit. Okay, dia dah jadi base kat sini. Okay, dia tak tahu kan. Okay, dia takut tertinggal, takut price tak masuk balik kat dalam ni. So dia guna sell stop. Okay, so price pun price buat apa? Price langgar. Price pun langgar terus. Okay, so ni jadilah sell. Okay, nampak kegunaan sell stop dengan buy stop. Kalau dia tak datang balik, kita dah ada juga profit. So untuk sell limit, buy stop macam mana nak tekan kalau kat komputer lagi senang. Okay, so kalau kat sini kita tahu. Kita ambil ni. Ni adalah kita punya bid dengan ask. Kita tanda dulu. Tapi tak boleh lah bergerak-gerak kan. Okay, kita contoh je, contoh. Okay, so ni kita punya bid dengan ask. Bid ask pula. Okay, ni kita punya harga semasa. Okay, so kalau kita nak letak sell limit, contoh kita nak sell kat sini. Contoh, okay, supply zone. Okay, saya nak sell. Okay, kita nak sell kat sini tapi price tak sampai lagi. So apa kita buat? Kita right click. Nampak dia terus ada sell limit. Kalau 0.01 ni korang tak nak 0.01, tekan kat sini, tukar 0.12 contoh. So right click, dia jadi 0.12. So dekat sini korang boleh tekan lah dekat ni. Dia boleh buka tutup. Okay, so right click, sell limit, dia akan keluar sell limit dekat sini. So contoh kalau untuk buy pula macam mana? Okay, contoh untuk buy limit. Lepas tu dekat sini pula contoh lah kita nak tengok sini mungkin lah demand zone tapi tak ada kan kat sini base kan. Tak apa, kita just letak contoh demand zone. Saya nak buy di sini. Aduh, tak sempat. Okay, so kalau dah masuk dalam zone ni, selalu korang buat apa? Korang tekan je lah instant buy. Boom. Tapi bila korang tekan instant, jangan lupa bid dengan ask kat atas. So macam mana ni? Okay, boleh tak kita buy limit? Tak boleh. Sebab apa? Price dah terlalu dekat. Okay, kalau dia dah dekat sangat tak boleh juga. So kita boleh lah buy limit kat situ. Okay, kita boleh buy kat ujung-ujung je. Ni kalau nak close, right click, close. Okay, so ni kita buat buy limit. Okay, so buy limit macam ni nak letak dia. Okay, so kalau korang tak tahu nak letak, maksudnya nak naik ke atas ke bawah ke, ni selalu orang guna lah buy stop. Okay, so korang tak boleh nak buy stop dekat dalam zone spread ni. Memang korang tak boleh letak apa-apa. So contoh korang tak buy stop, nampak dia ada keluar bunyi jam macam tu kan. So dia tak boleh lah. Okay,
So korang kena letak atas sikit. So untuk sell limit atas, dan buy stop pun dekat atas juga. Nampak buy stop. Okay, so buy stop boleh letak kat atas ni. So ni bukan harga semasa dah. Okay, dia dah bergerak dah. Tu bid dengan as dia dah bergerak kat sini. So untuk price trigger buy limit ni, dia kena trigger dengan ask price. Buy kena trigger dengan ask. Okay, so kalau korang tengok, walaupun candle dia kena, dia still tak boleh trigger. Sebab apa? Dia kena trigger dengan ask price. Okay, so kat sini contoh apa lagi kita nak buat. Okay, ni kita tinggalkan dulu lah. Kita ambil contoh lain pula. M1 lagi, supaya pergerakan dia cepat sikit. So kat sini ask tak ada kan. So kita pergi kat properties. Kita pergi kat show ask line. Kita open. Nampak? So ni ada ask line. So korang tak tahu dia nak pergi atas ke bawah ke. So korang nak buat dia perangkap kan. Okay, so ni perangkap. So trading korang buat sell stop sini. Kita buat sell stop. Right click sell stop saja. Ni buy stop. Okay, so tu right click yang senang lah korang nak buat. So kalau dia ke atas, barulah dia trigger. Okay, tapi kalau korang contoh nak spesifik, okay, contoh nak spesifik harga apa yang kita nak dia trigger. Okay, contoh dekat sini ada zone, dekat sini pun ada zone. Okay, ni kita delete balik. Delete, right click, delete. Okay, so ni contoh korang nak guna horizontal line. So ambil horizontal line ni, pilih kat mana ni. Okay, contoh kita nak dia dekat sini ada buy stop, dan kita nak sell stop dekat bawah ni. So sama ada price pecah atas atau bawah. Macam gitulah dia punya konsep. Okay, saya tak guna konsep ni, saya tunjuk just untuk ajar korang. Okay, buy stop, sell stop. Dia mesti dekat bawah daripada harga semasa. Ni harga semasa. Okay, so macam ni nak buat dia. Contoh korang double click dekat sini horizontal line properties, ambil value ni, korang copy CTRL-C, copy, lepas tu tekan dekat new order, ambil dekat market execution ni, tekan ambil pending order. Dekat sini jangan ambil buy limit, tulis buy stop. So letakkan price. Okay, price letak. So korang pun place. Okay, so dekat sini sell stop pula macam mana. Okay, right click horizontal properties, ambil value ni. Okay, so yang ni tukar jadi pending order, tukar jadi sell stop, lepas tu masukkan place. Invalid. Oh, sebab rapat sangat, so dia kena jarak sikit. Okay, kat sini lah kita tukar. Okay, dia pecah kat sini baru okay. Dia tak boleh rapat sangat lah. Okay, horizontal line kita copy lagi sekali. Okay, so kat sini kita masukkan CTRL-V. Yes. So kalau tak boleh, dia akan bagi tahu invalid. Okay, so untuk sell limit pula macam mana. Okay, sell limit, kita ambil contoh lain lagi lah. Okay, ni pun korang tengok dekat H4 nampak ada base. Ada base kat sini tapi korang ambil base ni lah. Contoh nak ambil base kat sini. Lagi satu, korang nak ambil demand kat mana. Korang nak ambil demand kat sini. Okay, so macam ni korang kena ambil horizontal line kat situ dan kat sini kan. Okay, so ada dua tempat korang nak masuk. So kat sini korang pergi kat horizontal line properties, copy je value dia. Okay, pergi kat new order, market execution, tukar jadi pending order, tukar jadi sell limit, paste, place. So dia akan keluar kat situ. So dekat sini pula korang double click horizontal line properties, copy, okay, lepas tu pergi dekat market execution, pending order, buy limit. Okay, so masukkan nombor, place. Okay, so adalah tempat dia. Okay, so tu secara spesifik lah. So kalau nak senang, sell limit, sell limit. So nak senang, right click. Kalau korang right click ke bawah, dia jadi buy, right click ke atas, dia jadi sell. So buy limit, nak sell, nak buy stop, nak sell stop.
Okay, right click, pergi dekat sini, dia keluar sell stop. Tapi kalau kat sini kita pergi kat trading, kita jadi buy stop. Nampak dia punya function dia. Okay. So tu saja penjelasan untuk penggunaan buy stop, sell limit, buy limit dekat komputer. So sekarang saya akan tunjuk macam mana nak guna dekat telefon pula. Okay, so sekarang dengan saya adalah telefon Android. Nanti saya tunjuk cara nak guna telefon apa tu? iPhone pula. Okay, so kita tengok. Okay, so pertama sekali korang tekan bulat ni, pergi kat peta, tambah, ambil horizontal line. So tandakan dekat mana korang nak masuk. Okay, contoh dekat sini korang nak masuk. Okay, so tekan nama-nama. Okay, tekan nama-nama dekat situ sampai dia keluar horizontal line 60318. Korang punya nombor mungkin lain lah. Okay, so tekan gambar pen ni. Lepas tu ambil dia punya nombor point. Okay, korang copy. Done. Okay, so korang pergi dekat gambar tambah dekat tepi ni. Tambah tepi tu, nampak new order. Tekan market execution, korang tukar jadi sell limit. Ni untuk korang guna sell limit. So pricing korang paste. So korang place. Nampak? Dia keluar dekat sini GBP USD 0.02. So slide je ke kiri. Lepas tu pergi dekat gambar chart dekat paling kanan ni. Okay. So contoh kita nak letak buy limit pula. Buy limit nak letak mana? Contoh dekat sini korang nak buy. Okay. Ni apa benda? Ni adalah demand zone. Jom kita tanda sikit demand zone. Ni adalah rally based rally. Sebab apa? Dia warna biru, merah, biru. Okay, kita tanda juga yang kat atas. Okay, so dekat line horizontal line ni korang boleh copy dan lepas tu pergi dekat tambah market execution, korang tukar jadi buy limit. Okay, so paste saja, place. Okay, done. Okay, nampak korang slide ke sini boleh tengok. Nampak dia dah boleh letak buy limit, sell limit. Okay, tapi macam mana kalau price sebenarnya dia boleh turun ke bawah? Okay, so macam mana kalau price boleh turun ke bawah tapi dia tak nak naik atas dah? So korang boleh guna sell stop. Okay, so contoh kita nak letak sell stop kat sini. Kalau price tak naik ke atas, dia akan langgar bawah ni. So tekan lama-lama dekat sini. Korang ambil point, copy, done. Lepas tu tekan dekat tambah market execution, ambil sell stop. Lepas tu place. Paste dan place. Okay, so done. Tengok buy stop kat sini. Okay, nampak sell stop, buy stop. Buy stop belum lagi kan. Contohlah korang rasa bila dia tembus ni mesti dia naik terus. Okay, so korang ambil, tekan dekat tepi ni, just scroll, tarik ke atas. Tarik. Contoh dekat atas ni kan. Okay, tekan lama-lama, tekan pen, copy dia punya point, dan tekan tambah ni. Lepas tu market execution tukar jadi buy stop. Lepas korang paste.
Okay, dan okay. So dekat sini contoh lah korang tengok, saya rasa sell ni tak boleh lah, saya rasa memang nak buy. Contoh you cakap you nak buy kan. Okay, so right, slide ke tepi, just tekan gambar right tu, delete. Tu untuk delete lah. Okay, so sell semua delete. Dan tengok dekat sini, rasa macam boleh naik lah ikut analisis saya. Lepas tu jadi korang nak tekan instant, nak masuk terus. So market execution, korang terus tekan buy kat bawah ni. So bila buy, yang trigger semua duduk dekat atas, dia tulis position kat atas ni. Kalau order, dia order dekat bawah sahaja. Okay, so ni buy, contoh. Okay, so ni untuk penggunaan telefon, korang boleh godek-godek. Sebab benda ni dia makan masa nak tengok dia trigger apa semua. Kalau korang tengok kat sini ada harga bid sahaja kan. So apa korang kena buat, korang kena pergi dekat setting, just slide ke tepi, setting. Lepas tu korang pergi tekan dekat ask price line ni, korang just tick je. Lepas tu pergi balik kat chart, nampak dia dah ada dia punya ni bid dengan ask tu. Okay, so sekarang kita nak guna iPhone pula. Okay, so iPhone pun sama je. Contoh USD CHF ni. Okay, kita nak letak sell limit. Okay, kita tanda dulu. So pergi kat petak ni, ambil petak, tanda kan. Okay, lepas tu dia punya demand pula mana? Demand, contohlah demand kat sini kan. Okay, so korang ambil je horizontal line, pergi kat add object, ambil horizontal line. So contoh kita nak letak sell limit dekat sini kan. Okay, so sell limit, tekan lama-lama properties, ambil point, copy, dan lepas tu korang tekan dekat trade, instant execution kan. Okay, tekan dekat sell limit. So masukkan dekat bahagian price. Mana nak paste? Tak boleh paste. Okay, paste. Okay, so place. Okay, so kita dah ada sell limit dekat situ. So kita tengok kat sini pula. Contoh kita nak masuk buy dekat sini kan. Okay, so kita tekan lama properties, point, kita kena copy. Macam mana copy ni? Saya tak hati sangat guna iPhone. Okay, copy. Lepas tu done. Pergi kat trade, ambil buy limit, paste. Lepas tu place. Okay, so nampak So sekarang korang dah ada sell limit, buy limit. Okay, lepas tu korang rasa macam mungkin dia nak turun jauh lagi lah, ataupun mungkin dia nak naik atas. So kalau dia nak naik atas, pergi kat sell limit kita tu, apa kata kita letak buy stop. Okay, so susah betul lah iPhone ni. Copy dan trade. Nampak tak buy limit ni korang tukar jadi buy stop. Okay, so place. Mana dia punya place? Paste. Lepas tu place. So buy stop dah letak dekat situ. So kalau nak turun bawah lagi, contohlah rasa dia turun bawah lagi, so korang nak letak sell stop. So properties, copy. Ni korang tengah copy harga sebenarnya. Okay, susahnya lah guna iPhone ni. Copy dan lepas tu korang tekan kat trade. Yang ni korang buat sell stop. Lepas tu dekat price korang just, dia bukan nak keluar paste pun. Okay, paste, place. Okay, so adalah kat situ. So dah ada kat sini. Kalau korang tengok ada sell limit, ada buy stop, ada buy limit, ada sell stop. Ngam-ngam. Okay, so contoh lah dekat sini. Contoh lah korang rasa dia nak naik lah terus, so korang pun tak nak dah, cancel. Okay, so dekat sini kalau korang nak masuk buy terus, korang trade, sell stop ni tukar jadi instant execution. So korang ada pilihan sama ada nak sell atau buy, sell atau buy. So tekan buy. So bila korang tekan buy, dia terus masuk dekat position. Kalau korang punya limit ni dah trigger, dia akan masuk dekat bahagian position juga. Okay, so tu saja tutorial kita untuk video kali ni berkenaan market order. Macam mana nak guna, apa tu bid dengan ask, sebab apa dia trigger, dekat mana dia trigger. So sekarang kita dah tahu macam-macam
So selepas daripada ni, kalau saya buat analisis ataupun saya buat live trade, saya share dengan korang. Kalau saya bagi tahu kat sini kita akan sell limit, kat sini kita akan buy limit, kat sini kita akan buy stop, sekarang kita dah boleh instant. So perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut saya selepas ni, korang dah tahu apa yang saya maksudkan. So untuk korang faham benda ni mungkin akan makan masa. So korang kena practice. Dia paling senang sekali korang buat. Korang tekan kat telefon, tekan kat komputer, follow macam mana saya ajar. InsyaAllah korang akan lebih mudah faham compare dengan korang setakat tengok je video saya ni. So saya tak ada apa dah nak cakap. So kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen kat bawah, boleh tanya. Saya akan baca. Mungkin saya tak sempat nak reply, tapi saya baca. Dan kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang belum subscribe, tolong subscribe, kerana subscribe itu gratis. Dan kalau korang rasa video macam ni boleh bagi manfaat dekat orang lain, korang bolehlah share. Okay, share dekat kawan-kawan. Sebab scammer forex makin berleluasa sekarang. So saya buat video ni semua percuma. Korang boleh share dengan diorang supaya diorang pun boleh dapat manfaat seperti korang juga. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.